tanaman asal penduduk Malaysia yang rata-ratanya menanam padi sebagai sumber makanan mereka sendiri. Padi ataupun nama saintifiknya Oryza sativa merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia, termasuk di Asia, Amerika Latin dan Caribbean. Di Malaysia, padi yang ditanam terbahagi kepada dua jenis, iaitu padi sawah yang juga dikenali sebagai padi bendang dan padi huma atau padi bukit. Padi sawah atau padi bendang ini adalah jenis padi yang paling banyak ditanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Padi sawah memerlukan penggunaan air dan baja yang banyak serta perlu ditanam dengan cara yang teratur. Padi sawah banyak ditanam di semenanjung Malaysia, iaitu di pantai barat, terutamanya di bahagian utara, kerana terdapat kawasan berpaya yang datar dan terdapat satu musim lembap yang ketara dengan purata hujan tahunan melebihi 3,500 mm. Kesesuaian ini ditambah lagi dengan adanya musim panas yang berpanjangan. Bukti padi di semenanjung Malaysia didapati di Gua Cha dan Gua Harimau dari zaman Neolitik antara 6,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Bagaimanapun, ia belum dapat ditentukan sama ada padi tersebut ditanam spesies liar atau diimport. Pada zaman dahulu, pada akhir musim menuai padi, padi yang ditanam khas akan dijadikan emping padi sebagai hidangan istimewa bagi menandakan tamatnya musim menanam padi. Pada suatu masa dahulu, di kawasan pantai timur, upacara puja pantai akan diadakan pada akhir musim menanam padi sebagai satu cara melepaskan penat lelah sepanjang musim menanam padi yang lalu. Seterusnya, saya ingin menjelaskan siapa yang terlibat secara langsung dalam mengurus dan memelihara sawah padi. Pertama sekali adalah golongan petani. Golongan petani ini adalah golongan utama yang terlibat secara langsung dalam mengurus dan memelihara sawah padi di Malaysia. Mereka inilah individu yang paling banyak berjasa dalam memelihara sawah padi di Malaysia. Demi kelangsungan makanan ruji ini di Malaysia, pihak kerajaan telah memberikan bantuan dan juga mewujudkan pelbagai program untuk para petani demi melancarkan proses penjagaan sawah padi di Malaysia. Antara skim yang ditawarkan ataupun disediakan oleh pihak kerajaan adalah yang pertama, skim subsidi harga padi, yang kedua, insentif peningkatan hasil padi, yang ketiga, insentif pengeluaran padi, yang keempat ialah baja tambahan NPK, dan yang kelima, bantuan kawalan makhluk perosak. Peredaran zaman dari masa ke semasa yang semakin maju pada masa kini telah menjadikan cara penanaman padi ini telah menemui cara baru secara moden. Namun, ada juga petani di sesetengah tempat masih menggunakan kaedah tradisional. Kebanyakan golongan petani pada zaman kini telah menggunakan kaedah teknologi moden untuk memudahkan kerja-kerja mereka. Sekarang saya mahu menceritakan tentang proses penanaman padi secara tradisional. Bagi mendapatkan hasil padi, beberapa kaedah tradisi telah digunakan untuk mengetam, mengiau dan mengerat. Kaedah ini merupakan satu proses untuk mendapatkan buah padi. Kerja-kerja ini dijalankan oleh kaum wanita secara gotong royong. Cara menanam padi pada zaman moden adalah menggunakan jentera penanam. Pada masa kini juga, pemilihan benih tanaman padi disyorkan menggunakan biji benih sah keluaran Jabatan Pertanian. Hanya di kawasan yang menanam padi secara kecil-kecilan padi dituai dengan ketam padi. Namun, pada masa kini sudah mempunyai mesin-mesin penuai lengkap yang kecil dan ringan yang juga boleh menuai, membanting dan membersihkan hasil padi secara keseluruhannya. Kita semua dapat lihat betapa banyaknya perbezaan dari masa dahulu ke zaman moden ini. Okey, pada petang yang indah ni, kami akan membuat satu segmen temu bual bersama orang yang hebat sebelah saya ni. Kami amat berbesar hati dan bertuah kerana bersama kita hari ini adalah Haji Khalid bin Rejab. Dengan panggilan yang lebih mesra, Pak Ngah Haji Khalid, selaku pengusaha sawah padi yang sudah lebih 58 tahun dalam menguruskan bendang sawah padi ini. Okey Haji. Assalamualaikum Haji. Haji sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, untuk soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Haji, sudah berapa lama Pak Ngah Haji Khalid mempunyai pengalaman dalam bidang sawah padi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman bekerja sawah padi, yang pertama sekali kita ambil pada titik keturun. Orang tua dia jadi orang menang. Kita anak cucu mereka dah sambung ambil lah. Daripada umur 15 tahun sampai sekarang lah. Pengalaman Haji Khalid dalam bidang pengurusan sawah padi lebih 58 tahun. Amalan ini menjadi tradisi turun-temurun sejak datuk beliau lagi. Haji Khalid bermula mengenali tentang pengurusan padi sejak tahun 1962 pada umur beliau 15 tahun sehinggalah sampai ke sekarang. Haji Khalid menceritakan bahawa beliau telah menguruskan padi ini dari zaman tradisional ke zaman moden. Beliau menceritakan bahawa beliau pernah menguruskan pengusahaan sawah padi dari menggunakan kerbau sehinggalah mada mewujudkan penanaman padi secara moden, iaitu setahun 2 kali menggunakan saluran air sebagai punca utama. Apakah pendapat Pak Ngah Haji Khalid tentang cabaran yang dihadapi oleh pesawah dan petani di negara kita ini ketika menguruskan sawah padi ini? Cabaran ni dia tak apa banyak lah lagu dulu. Sebab palatan ke, persediaan ke, orang dah mengalami tu, orang maintain, orang susun lebih awal, kan? Hari ni masalah dia katanya tenaga kerja. Haji Khalid memberi pendapat beliau tentang cabaran yang telah dihadapi oleh pesawah dan petani ketika menguruskan sawah padi ialah beliau mengatakan cabaran pada zaman kini tidaklah seteruk seperti dahulu. Ini kerana pesawah pada zaman dahulu mengalami cabaran dari segi tenaga kerja kerana tidak ada kelengkapan mesin-mesin canggih seperti sekarang. Contohnya, pesawah-pesawah padi tidak dapat mengendalikan sawah padi seorang diri tanpa bantuan dari orang sekeliling berbanding orang zaman sekarang yang dapat menggunakan mesin-mesin serba moden. Cabaran terbesar yang kedua yang dinyatakan oleh Haji Khalid pula ialah pesawah pada zaman dahulu tidak menyediakan perancangan yang terapi sebelum memulakan pengurusan tentang penanaman padi sehinggalah ke proses menuai padi. Ini kerana ia amat memerlukan perancangan dan persiapan yang sangat rapi bagi mendapatkan hasil padi yang sangat banyak. Selalunya bila kita mempromosikan warisan-warisan pelancongan agro-tourism ini, kita selalu kaitkan dengan pembelajaran. Banyak educational element yang berada dalam sesuatu agriculture heritage itu, dan kita semua boleh faham dan lebih menghargai bagaimana orang-orang di luar sana menghasilkan penanaman yang kita baik. Kita akan teruskan kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Bagaimana pendapat Haji tentang pengusaha padi ini boleh tingkatkan lagi pengeluaran padi? Okay. Untuk meningkatkan hasil padi, jadi hari ini macam-macam prosedur, program, jadual, semua orang pakat bantu petani nak bagi meningkatkan hasil. Kami telah menanyakan Haji Khalid bagaimana pengusaha padi boleh tingkatkan lagi pengeluaran padi. Beliau menyatakan untuk meningkatkan lagi pengeluaran padi, terdapat banyak benda perlu dititik beratkan. Terdapat juga agensi-agensi kerajaan yang turut banyak membantu pengusaha padi bagi meningkatkan lagi hasil. Antaranya seperti prosedur, program, jadual yang disediakan oleh mereka untuk digunakan oleh pesawah-pesawah padi di Malaysia. Wakil-wakil syarikat juga turut terlibat secara langsung bagi menyediakan racun, baja yang perlu digunakan oleh pesawah-pesawah padi pada masa yang ditetapkan bagi memastikan hasil padi meningkat dari sebelum ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada Encik Haji Khalid Rejak kerana sudi meluangkan masa serta melayan kerenah-kerenah anak-anak saya ni, pelajar-pelajar saya ini, dan berkongsi ilmu tentang penanaman padi serta bagaimana padi boleh membantu untuk mengangkatkan martabat
warisan pelancongan di Malaysia. Pada zaman COVID sekarang ini, inilah masanya saya percaya untuk kita menggalakkan lebih banyak pelancongan domestik, dan salah satu caranya ialah untuk kita pergi sendiri dan melihat bagaimana beras dihasilkan dan padi. Antara usaha-usaha untuk memelihara dan memperkenalkan padi sebagai produk agroturism kepada pelancong adalah dengan membina muzium padi dan menyediakan perkhidmatan homestay berkonsepkan padi. Pihak kerajaan telah membina muzium padi yang terletak di Gunung Keriang, Kedah Darul Aman. Waktu operasinya adalah dari pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Jadi, anda semua serta pelancong boleh mengunjunginya untuk mempelajari sejarah padi dan juga melihat alatan tradisional yang digunakan pada zaman dahulu untuk menuai padi. Selain itu juga, terdapat homestay berkonsepkan padi yang diusahakan di Sungai Sirih Selangor. Agroturism Homestay Sungai Sirih ini menyediakan pakej pengalaman merasai aktiviti di sawah padi kepada pengunjungnya. Justru, usaha ini dapat meningkatkan lagi pengenalan padi kepada umum. Kepada semua yang setelah menonton vlogmentary pada kali ini, dan kepada pelajar-pelajar saya yang telah bertunggus-tunggus untuk menghasilkan vlogmentary ini, saya ucapkan tahniah Dawal, Zaidar serta Akif kerana berjaya menjalankan kajian tentang penanaman padi serta potensi yang baik di Malaysia. Tahniah dan selamat menonton semua. Bye-bye.